Allah. Subhanallah. Boy tu nampak besar. Besarnya. Tapi ni anak dia kan. Setiap saban tahun akan ada sahaja berita korban buaya di Sungai Sarawak. Tetapi sebaliknya dengan buaya di Sungai Pahang. Pernah tak kita semua terfikir sejak dari dahulu hingga kini Sungai Pahang sentiasa dikunjungi orang ramai, terutamanya bila tiba musim kemarau. Ada di antara mereka semua berpesta mencari etok-etok di air yang cetek. Memang ramai netizen yang terserempak buaya di Sungai Pahang. Tetapi buaya tersebut tidak mengganggu orang di sekitar itu. Jikalau zaman dahulu memang banyak buaya boleh ditemui di sungai-sungai Pahang. Misalnya buaya di Sungai Teriang. Saiznya amatlah besar, tapi yang paling mengherankan ia tidak mengganggu dan membaham manusia. Bukan buaya di Sungai Pahang tidak suka makan daging manusia. Cuma buaya-buaya ini sebenarnya telah dilarang keras sama sekali untuk memakan orang. Siapakah yang melarang buaya tersebut dari membaham penduduk yang duduk di sekitar sungai itu? Kehebatan ilmu orang dahulu kala dalam bab mistik dan paranormal adalah amat menakjubkan. Misalnya dalam zaman peperangan Jepun dan Komunis. Kisah kehebatan pawang-pawang tidak dapat disangka lagi. Pawang Kadir adalah seorang tokoh yang amat disegani. Namanya amat dikenali di Pahang, terutamanya di kawasan Bera, Temeloh, Jerantut dan lain-lain. Nama diberi Haji Abdul Kadir bin Haji Awang, manakala ibunya bernama Fatimah binti Haji Pin. Beliau dilahirkan pada tahun 1907 di Kampung Guai Temeloh, Bera. Meninggal dunia pada tahun 1987 sewaktu berusia 80 tahun. Dari cerita lisan, beliau adalah seorang pawang buaya yang besar di Pahang. Kebolehannya dalam menjinakkan dan mengarahkan buaya-buaya di Pahang adalah amat di luar logik akal manusia. Jasa beliau turut besar dalam hal keselamatan nyawa penduduk kampung maupun orang asli di sepanjang Sungai Pahang. Malah penglibatan beliau tidak dapat disangkalkan lagi. Pernah terjadi ada seorang asli di Tasik Chini telah dibaham seekor buaya dan sempat menyelamatkan diri. Kemudian pawang Kadir telah memanggil buaya tersebut dengan cara tertentu. Dan kemudian yang amat mengherankan lagi, buaya itu datang dan beliau menghukum buaya tersebut kerana bertindak agresif terhadap manusia. Peristiwa ini disaksikan oleh orang ramai yang menyaksikan kejadian pelik itu, termasuklah mangsa yang dibaham itu. Nama-nama seperti Pawang Kadir, Pawang Nong, Pawang Ismail dan ramai lagi pawang di Pahang ini mungkin tidaklah segah nama pahlawan-pahlawan terbilang yang lain. Tetapi jasa mereka kepada agama dan bangsa terutamanya tak sepatutnya kita lupakan. Kisah mereka juga patut dibukukan supaya nama-nama mereka terus segar dalam ingatan sebagai orang-orang yang pernah berjasa kepada kita.